Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustazah doakan semua murid-murid tahun 4 lulus dalam pelajaran Tauhid. Yang pertama sekali, tolong ambil wuduk terlebih dahulu. Ustazah kongsikan ya, siapa yang menjawab peperiksaan dalam keadaan berwuduk, selalunya Allah tolong. Baik, mula-mula sekali, tolong tulis nama, kemudian kelas. 4 Zaki ke, 4 Abqari ke. Kalau tulis nama, tolong tulis nama betul-betul. Tolong tulis nama penuh-penuh. Jangan namanya Muhammad itu, ini, tapi dia simpan nama dia itu sahaja. Tolong ya, tolong tulis nama yang penuh. Baik, Ustazah akan bacakan soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalil akli beriman kepada hari kiamat? Bom. Alif, rupa paras ajal maut. Ba, menggerakkan matahari dan bulan. Jim, setiap makhluk di alam ini akan mati. Dal, kejadian siang dan malam silih berganti. Soalan 2. Antara berikut yang manakah peringkat kedua hari kiamat? Alif, semua makhluk akan terus hidup. Ba, semua makhluk dan alam akan musnah. Jim, semua makhluk akan mati selama-lamanya. Dal, semua makhluk akan dihidupkan semula. Soalan 3. Berapakah nama hari kiamat? 10, 20, 30, 40. Soalan 4. Apakah pengertian Yaumul Akhir? Alif, hari perhitungan. Ba, hari kebangkitan. Jim, hari penghabisan. Dal, hari kejadian. Soalan 5. Apakah yang dimaksudkan dengan Yaumus Sa'ah? Alif, hari keributan. Ba, hari agama. Jim, hari masa. Dal, hari kegoncangan. Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Soalan 6. Antara berikut yang manakah hikmah beriman dengan hari kiamat? Alif, sentiasa melakukan dosa. Ba, tidak meningkatkan keimanan kepada Allah. Jim, sentiasa beringat daripada melakukan dosa. Dal, tidak taat kepada Allah serta sentiasa melakukan larangannya. Soalan 7. Okey, soalan 1 hingga 6 semuanya berkaitan dengan hari kiamat. Bom! Hari kiamat. Bom! Hari kiamat. Bom! Soalan yang ketujuh, beriman kepada qada dan qadar. Apakah pengertian qada? Alif, pelaksanaan pertimbangan. Ba, ketetapan terhadap sesuatu perancangan. Jim, mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasannya. Dal, peraturan atau hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalan 8. Apakah contoh bagi qada? Alif, kemalangan. Ba, rupa paras. Jim, kematian. Dal, berjaya dalam peperiksaan. Soalan 9. Apakah nama surah yang berkaitan dengan dalil qada? Surah Al-Fatihah ke? Surah An-Nas ke? Surah Luqman ke? Surah Nisa ke? Soalan 10. Antara berikut adalah contoh mu'allaq. Mu'allaq. Kecuali alif, kematian. Ba, berusaha mengubah nasib. Jim, berjaya jika berusaha. Dal, sakit yang diberi kesembuhan.
Soalan 11. Antara berikut yang manakah contoh mubrom? Mubrom. Alif, kematian. Ba, berjaya jika berusaha. Jim, berusaha mengubah nasib. Dal, sakit yang diberi kesembuhan. Ingat. Mu'allaq bererti boleh berubah. Jika kita buat begini, akan jadi begini. Kalau kita berdoa, Allah akan ubah apa yang telah ditetapkan. Mubram, tidak boleh berubah. Confirm, pasti. Soalan 12. Manusia tidak boleh berputus asa dalam hidup. Apakah pengertian dengan kenyataan di atas? Alif, doa. Ba, baik. Jim, tawakal. Dal, usaha. Soalan 13. Apakah senjata bagi orang mukmin? Alif, doa. Ba, tawakal. Jim, usaha. Dal, baik. Soalan 14. Apakah pengertian tawakal? Alif, usaha. Ba, baik. Jim, doa. Dal, berserah diri. Soalan 15. Setiap kebaikan akan mendapat balasan dari Allah. Setiap kebaikan. Apakah pengertian dengan kenyataan di atas? Alif, redha. Ba, doa. Jim, baik. Dal, usaha. Soalan 16. Sesiapa yang melakukan kejahatan tidak akan terlepas dari azab Allah. Apakah pengertian dengan kenyataan di atas? Alif, baik. Ba, buruk. Jim, tawakal. Dal, redha. Soalan 17. Kita hendaklah menerima setiap qada dan qadar yang ditentukan Allah. Apakah pengertian dengan kenyataan di atas? Alif, buruk. Ba, baik. Jim, redha. Dal, usaha. Soalan 18. Apakah hikmah beriman dengan qada dan qadar? Hikmah maksudnya kebaikan. Alif, sentiasa berputus asa kepada Allah. Ba, bersifat sabar, ikhlas dan redha. Jim, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Dal, tidak bersungguh-sungguh ketika beribadah. Soalan 19. Berikut adalah kesan beriman dengan qada dan qadar kecuali alif, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ba, selalu mempersoalkan qada dan qadar. Jim, tidak berputus asa walaupun gagal. Dal, bertaubat dan berusaha di dalam melakukan sesuatu perkara. Soalan 20. Apakah pengertian Islam dari segi bahasa? Alif. Oh, ini soalan bab yang ketiga. Apakah pengertian Islam dari segi bahasa? Alif, menyerah. Ba, menjunjung. Jim, damai. Dal, tidak tenang. Soalan 21. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Apakah tajuk yang berkaitan dalil di atas? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sudah terang-terang lagi tu tajuk. Apakah tajuk dia? Alif, Islam. Ba, beriman kepada qada dan qadar. Jim, Asmaul Husna. Dal, beriman kepada hari kiamat. Soalan 22. Apakah agama yang lengkap dan diterima di sisi Allah? Alif, Kristian. Ba, Hindu. Jim, Islam. Dal, tiada agama. Soalan 23. Antara berikut yang manakah rukun Islam kedua? Rukun Islam kedua. Syahadah, solat, zakat, puasa. Syahadah, solat, zakat, puasa. Alif,
mengucap 2 kalimah syahadah. Ba, berpuasa di bulan Ramadan. Jim, mengeluarkan zakat. Dal, solat 5 waktu. Soalan yang ke-24, pengakuan tentang adanya Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruhnya. Apakah yang berkaitan dengan huraian di atas? Alif, mengucap 2 kalimah syahadah. Ba, berpuasa di bulan Ramadan. Jim, mengeluarkan zakat. Dal, menunaikan haji. Soalan ke-25 berikut ialah berkenaan solat 5 waktu, kecuali alif, solat fardu ada 5 waktu. Ba, solat fardu disudahi dengan salam. Jim, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan salam. Dal, beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Soalan 26, antara berikut yang manakah benar mengenai zakat? Alif, mengeluarkan semua harta yang ada. Ba, diberikan kepada orang kaya. Jim, mengeluarkan kadar harta yang tertentu. Dal, diberikan kepada golongan yang tidak layak. Soalan 27, berapa lamakah umat Islam berpuasa pada bulan Ramadan? Alif, sebulan. Ba, 2 bulan. Jim, 3 bulan. Dal, 4 bulan. Soalan 28, apakah hikmah beriman kepada agama Islam? Alif, menjadikan seseorang lemah iman. Ba, tersesat dengan hasutan syaitan. Jim, menjadikan seseorang malas beribadah. Dal, menjadikan seseorang taat kepada perintah Allah. Soalan 29. Okey, kita masuk bab yang seterusnya, bab yang baru dalam buku teks, pelajaran yang keempat, Asmaul Husna. Soalannya, apakah pengertian Al-Khabir? Alif, maha penyantun. Ba, maha mengetahui. Jim, maha tinggi. Dal, maha pengampun. Soalan 30, apakah pengertian Al-Halim? Alif, maha pengampun. Ba, maha tinggi. Jim, maha penyantun. Dal, maha mengetahui. Bahagian A, jawab semua soalan berikut. Gariskan makna nama-nama hari kiamat di bawah ini. Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Okey. Soalan 1, Yaumul Hisab. Soalan 2, Yaumul Akhir. Soalan 3, Yaumul Qari'ah. Soalan 4, Yaumus Sa'ah. Soalan 5, Yaumul Jaza. Soalan 6, Yaumul Ba'thi. Soalan 7, Yaumul Waqi'ah. Soalan 8, Yaumuddin. Soalan 9, Yaumul Zalzalah. Soalan 10, Yaumul Ghashiyah. Yaumul Hisab, Yaumul Akhir. Okey, sekarang pilihan jawapan. Hari perhitungan, hari kebangkitan. Hari penghabisan, hari kejadian. Hari agama, hari keributan. Hari kegoncangan, hari masa. Hari pembalasan perbicaraan, hari kebangkitan. Hari masa, hari kebangkitan. Hari keributan, hari kejadian. Hari agama, hari huru-hara. Hari kegoncangan, hari masa. Hari kejadian, hari huru-hara. Jangan salah amaran. Baiklah, soalan yang seterusnya isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kotak yang pertama, berkuasa. Kotak yang kedua, berusaha. Kotak ketiga, perancangan. Kotak keempat, berdoa. Kotak yang kelima, bertawakal. Soalan seterusnya, isi tempat kosong ya dengan perkataan yang sesuai. Allah menetapkan sesuatu atau kejadian sebagai makhluk.
kita hendaklah dan memohon kepada Allah, dan selebihnya hendaklah kepada Allah yang menentukan segalanya. Bahagian B, isi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. Tawakal. Okey, ini dulu kita baca. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Sebagai seorang murid, mula-mula kita mestilah berusaha. Selepas berusaha, kita mesti buat apa? Tawakal ke, redha ke, buruk ke, doa ke, baik ke. Selepas tu kita mesti buat apa? Ya, selepas kita buat kotak ini, ada dua kejadian yang akan berlaku. Sama ada lulus peperiksaan ke ataupun gagal peperiksaan ke. Yang penting apa? Kalau kita lulus periksa ke, kita gagal periksa ke, kita mesti apa? Jeng, jeng, jeng. Soalan ketiga, tuliskan betul atau salah mengenai hikmah beriman dengan qada dan qadar. Soalan 1, mempersoalkan ketentuan Allah. Soalan 2, mendekatkan hubungan dengan Allah. Soalan 3, bersifat sabar dan menerima ketentuan Allah. Soalan 4, mudah marah apabila ditimpa musibah. Soalan 5, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Soalan 6, gigih dan bersemangat untuk mencapai kejayaan. Soalan 7, menjadikan seseorang lemah iman. Soalan 8, bersemangat dan bersifat positif di dalam kehidupan. Soalan 9, akan berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadah. Soalan 10, sentiasa bersedih dan berputus asa ketika gagal. Bahagian B. Soalan pertama, apakah pengertian hari kiamat? Bom! Siapa salah? Maknanya dia tidak pergi sekolah. Soalan 2, berapakah peringkat hari kiamat? Soalan 3, tuliskan 3 hikmah beriman dengan hari kiamat. Apa kebaikan beriman dengan hari kiamat? Tulis, okey? Jangan malas. Tolonglah. Soalan 4, nyatakan 3 tujuan beriman dengan hari kiamat. Soalan yang kedua, apakah pengertian qadar? Soalan yang kedua, tuliskan 2 contoh qadar. Contoh ya, contoh. Bila soalan minta contoh, contohlah. Jangan dibagi yang lain-lain, okey? Okey, soalan yang seterusnya, tuliskan 2 jenis qada. Qada terbahagi kepada 2. Soalan yang keempat, berikan pengertian dan contoh qada mu'allaq. Apa arti qada mu'allaq? Boleh berubah ke tidak boleh berubah ke? Apa contohnya? Seterusnya soalan yang kelima, berikan pengertian dan contoh qada mubram. Apa arti mubram? Boleh berubah ke tidak boleh berubah ke? Kemudian apa contoh qada mubram? Soalan yang ketiga, apakah pengertian Islam dari segi istilah? Apa maksud Islam? Soalan yang kedua, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Apakah tajuk yang berkaitan dalil di atas? 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 Pandai baca ke juga? Pandai baca ke juga? Pandai baca ke juga? Dia tulis apa ni? Kalau dia sudah tulis ini, janganlah pergi pandai-pandai pergi tulis tajuk lain ya. Okey, soalan yang ketiga.
Tuliskan 3 rukun Islam. Tuliskan 3 rukun Islam. Rukun Islam apa Ustazah? Aku tidak tahu. Nah, sudah aku nyanyi balik-balik, itulah kau tidak mendengar. Okey, rukun Islam ada 3. Rukun Islam ada 6. Syahadah, salat, zakat, puasa. Syahadah, salat, zakat, puasa. Ada 5, bukan 6. Pandai-pandai je Ustazah ni. Sudah salah. Okey, tuliskan 3 rukun Islam. Yang nyanyi-nyanyi itulah. Jangan salah lah. Tolong jangan salah. Ustazah bagi clue sudah tu. Soalan yang ketiga, tuliskan 3 hikmah beriman dengan agama Islam. Kalau malas sangat mau menulis, kasihlah tulis masuk syurga. Hai, kamu ini. Soalan yang keempat berkaitan dengan Asmaul Husna. Apakah pengertian Al-Khabir? Apakah pengertian Al-Khabir? Soalan yang kedua, nyatakan dalil akli Al-Khabir. Soalan yang ketiga, Innallaha khabirun bima yasna'un. Berdasarkan ayat di atas, namakan surah yang berkaitan dengan dalil di atas. Kamu pandai baca ni? Sin waw surah, tarah surah. Surah apa ini? Ditanya. Berdasarkan ayat di atas, namakan surah yang berkaitan. Dia suruh tulis nama surah. Ini dibagi sudah. Kenapa tidak nampak? Markah percuma di sini ni. Dia sudah bagi nama surah di sini. Dia tanya lagi apa nama surah. Tengok ayat ni, apa nama surah dia. Tulis di sini. 2 markah. Okey, tolong lulus pelajaran tauhid. Soalan yang keempat, tuliskan 2 contoh yang berkaitan tentang Asmaul Husna, iaitu Al-Khabir. Apa 2 contoh yang berkaitan dengan Allah itu Maha Khabir? Apa dia contoh yang berkaitan dengan Allah tu Maha Tahu? Tulislah apa yang kamu suka. Betulkah Allah tahu? Ya, kalau betul Allah tahu, tulis contoh. Contohnya Allah tahu kamu mau makan apa. Contohnya Allah tahu kamu tipu apa. Begitu-begitu. Tu contohlah tu. Okey. Saya doakan kamu semua berjaya. Bye. Assalamualaikum.